berjalan, tetapkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia, rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyutkan yang terleka, indah fata morgana melalaikan menipu daya, dikejar dicintai bak bayangan tak bertepi, tiada sudahnya dunia yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua pendengar-pendengar santai inspirasi musim kedua ini? Pada waktunya hari ini, hari Khamis. Sebentar ya, agar bersama teknikal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua pendengar-pendengar, penonton-penonton santai inspirasi musim yang kedua ini? Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pagi ini dalam santai inspirasi kita pada hari Khamis ini, setiap hari Khamis. Okey, saya doakan semoga anda semua sihat, jaga SOP, jaga diri, pakai mask. Itulah yang kita harapkan untuk keadaan yang masa sekarang ni. Okey, untuk pagi ni bersama-sama kita di studio pagi ni yang berusaha Ustaz Zarai Zakaria, pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Ustaz, no? Alhamdulillah. Sihat lah, no? Pastinya sihat Ustaz, alhamdulillah dah ada di sini. Okey, pagi ni kita akan membincangkan dan membawa tajuk kita sempena Isra' dan Mi'raj. Okey. Tajuk dia Ibrah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey Ustaz. Bolehkah Ustaz berikan gambaran secara umum tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Puan moderator kita pada pagi ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Setiap tahun kita menyambut iaitu Isra wal Mi'raj. Setiap tahun. Setiap tahun juga kita mendengar mengenai perbincangan ataupun mengenai ceramah tentang Isra dan Mi'raj. Seperti mana yang kita ketahui, Isra ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki binatang yang dinamakan dengan burak. Burak ni satu binatang yang sangat pantas, sangat laju. Kalau ikut bahasa Arabnya al-barq. Al-barqu ni kilat. Kilat yang kita tengok, kilat memang laju. Burak ni pun laju. Iaitu dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Iaitu dinamakan Isra. Manakala Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestin menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Kalau kita lihat kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa ini, peristiwa Isra ini di dalam surah Al-Isra ayat pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya, sekitarnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Menariknya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, perjalanan yang penuh sejarah ini hanya berlaku pada satu malam. Dengan jarak yang begitu jauh. Kalau kita lihat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih kurang dalam 1,500 km ataupun dalam 1,350 ke 1,500 km. Satu jarak perjalanan yang jauh, tapi berlaku dalam masa satu malam. Maknanya laju tak laju. Binatang burak yang Rasulullah tunggang ni, laju tak? Tu baru ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha dalam masa satu malam.
Dan kita lihat juga dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, asra bi'abdihi lailan. Yang bermaksud memperjalankan hambanya. Yang ini memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Perkataan abdihi ataupun perkataan hambanya di sini meliputi batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak berlaku secara roh saja. Maknanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya turut serta dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita boleh tengok sekarang ni ada apa? Ada orang yang tak mempercayai dengan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ada yang mempertikaikannya dan sebagainya. Di sini juga boleh kita melihat tahap keimanan seseorang itu. Kalau kita tidak melihat peristiwa ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlakulah pertikaian-pertikaian yang mana peristiwa ini berlaku sebegitu cepat. Kalau ikut logik akal memang mustahil. Mustahil dengan jarak masa, dengan perjalanan yang jauh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kembali ke muka bumi dalam masa semalam saja. Maknanya satu perjalanan yang jauh dengan jarak masa yang sangat pantas, maka kita tidak boleh terima kalau kita tidak melihat peristiwa ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalau kita lihat sebelum peristiwa ini berlaku, sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kata Jibril telah belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cuci dengan air Zam-Zam, kemudian dia cek balik, semua itu adalah untuk menyucikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sedikit penyucian jiwa, penyucian diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu peristiwa juga, satu perkara yang perlu kita ambil pengajaran daripada peristiwa ini. Saya rasa setakat itu dulu. Okey Ustaz, tu gambaran secara umum untuk yang berapa minit ni Ustaz. Okey, kita sekarang ni untuk Zamalah ni kita sering kali bercakap tentang hal ehwal ekonomi, hal pembangunan, hal teknologi yang tercanggih yang sedia ada sekarang ni. Okey, soalan dia, mengapakah kita perlu mengingati peristiwa Isra dan Mi'raj dan apa pula kaitan dengan kita pada masa kini? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada puan moderator kita, iaitu mengenai mengapa kita perlu memperingati peristiwa yang agung ini. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ni
merupakan salah satu tanda tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hayati. Mungkin Allah Subhanahu wa taala nak apa? Mengingatkan kita ni manusia ini bahawa berapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala ni ke atas makhluk, ke atas peristiwa ni. Maknanya kalau kita lihat peristiwa ni satu peristiwa yang ganjil, satu peristiwa yang tidak boleh diterima akal kita kata. Tapi boleh berlaku dalam keadaan ataupun dalam masa itu tidak ada kemudahan sains, tidak ada kemudahan teknologi yang moden yang pantas, yang laju, tetapi peristiwa ini boleh berlaku. Selain itu, selain daripada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan, nak beritahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan seorang rasul yang mulia. Seorang rasul yang sangat mulia. Sebab apa? Hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selain itu kalau kita lihat dari segi ekonomi, orang perlu peringati. Bukan kita tak boleh peringati. Sebab banyak iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Bukan hal-hal ekonomi tidak dibincangkan di dalam peristiwa ini. Tapi kita tidak mahu umat Islam lupa akan peristiwa yang sangat besar ini. Kerana apa? Kerana peristiwa ini menguji keimanan kita. Menguji keimanan seseorang Muslim. Saya rasa setiap tahun kita perlu mengingati peristiwa yang sangat besar ini, yang sangat memberi makna kepada kita, kerana banyak sejarah dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari peristiwa ini untuk kita meningkatkan lagi keimanan kita ataupun meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, tadi kita tengok mengapa kita perlu mengingati peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kan? Ya. Okey. Soalannya seterusnya, apakah yang kita kata dorongan-dorongan yang membawa kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan apakah peristiwa-peristiwa yang kita boleh gali lagi dengan mengambil iktibar secara terperinci dan sudah pastinya berpandukan Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi SAW. Okey, kalau boleh Ustaz perjelaskan apa yang secara terperinci benda-benda tu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih sekali lagi kepada puan moderator kita. Banyak soalan Banyak soalan dia tanya soalan. Tapi tak apa. Sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan beberapa perkara ataupun beberapa peristiwa. Di antaranya dengan kematian isteri baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ia merupakan seorang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang banyak memperjuangkan ataupun orang yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dakwah di atas muka bumi ini. Selain itu, antara peristiwa juga yang berlaku adalah kematian bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Bapa saudara yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang Quraisy, orang musyrikin, bapa saudara Nabi inilah yang banyak mempertahankan anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang beliau telah membantu Rasulullah dalam Rasulullah menyampaikan dakwah Islamiah ni. Macam-macam orang Quraisy ni, orang munafik ini buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapa saudaranya ni tetap mempertahankan atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya mengenai penganiayaan ataupun kebencian kaum musyrikin ataupun kaum Quraisy ini semakin kuat, semakin tinggi apabila kematian atau wafatnya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudaranya, maka orang musyrikin ini, mereka ni meningkatkan lagi tentangan mereka, meningkatkan lagi cercaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah ini. Tetapi apabila berlakunya perkara-perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melakukan peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat besar ini, sebagai pemberi semangat, sebagai pemberi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwahnya. Jadi peristiwa-peristiwa ini bukan melemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih memberi kepada semangat, lebih lagi memberi motivasi kepada baginda untuk terus berdakwah. Itu merupakan antara faktor dorongan untuk berlakunya perkara ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan apabila berlakunya peristiwa ini, maka kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus kuat. Jadi daripada peristiwa-peristiwa ini kita dapati apabila Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai ke bumi ini, bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia cerita dia telah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar kata dia terima dengan cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu, iaitu Isra. Kemudian itulah Sayyidina Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, kerana Sayyidina Abu Bakar ini membenarkan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, apa yang kita boleh kaji lagi, iaitu dalam peristiwa ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah kefarduan solat yang kita nak buat sekarang ni. Yang sedang kita laksana sekarang ni, solat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat 50 fardu. 50 fardu untuk kita dirikan solat sehari semalam. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan 50 waktu. 50 waktu. Dalam 5 waktu pun ada yang apa? Tercicir. Ada yang tercicir, ada yang terlepas subuh. Macam-macam lagi. Ada yang buat 4 fardu saja. Ada yang jadi lebay maghrib saja. Macam-macam. Tu baru 5 waktu. 5 waktu. Kalau 50 Ustaz. Kalau 50 ni. Nauzubillah. Alhamdulillah lah. Kalau 50 ni tu. Tapi pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima 50. 50. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya. Rasulullah kata dapat solat fardu 50. 50. Allah. Nabi Allah Musa kata naik balik minta lagi, minta kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun terima nasihat. Rasulullah naik lagi minta kurang. Allah Subhanahu wa taala bagi kurang 5 kali. 5 fardu jadi 45. Turun lagi, jumpa lagi, turun lagi. Sebanyak 9 kali lah kita kata. 9 kali. Jadi tolak 45. Tinggal 5. Yang 5 tu pun. Masih lagi kita tidak mampu untuk kita melaksanakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jadi Rasulullah pun kita rasa dia apa? Rasulullah pun malu lah kan. Banyak kali sangat. Naik turun, minta. Tapi nak cerita di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup bersusah payah. Turun naik minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurangkan solat fardu itu. Dikurangkan. Jadi Rasulullah ni dia tak malas lah, dia rajin. Naik minta, naik bagi kan. Dia berusaha untuk umat dia berusaha Allah SWT ni berusaha sungguh untuk umatnya sebab dia dengar nasihat daripada Nabi Allah Musa kan. Nasihat dia suruh lagi. So ada kata apa? Umatmu tak mampu. Macam mereka tahu kita ni tak mampu. Kita boleh tengok hari ni. Diri kita suluh, kita muhasabah diri kita. Macam mana dengan keadaan solat kita. Solat ni yang wajib ni, yang difardukan kepada kita. Kita tengok diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kita suluh diri kita sendiri. Adakah kita melaksanakan setiap hari 5 fardu solat yang diwajibkan kepada kita ni? Kita laksana, kita boleh tanya diri kita. Adakah kita laksanakan 4 saja? Kita laksanakan 3 saja? Kita boleh tanya diri kita. Tu 5 saja. 5 pun sama dengan 50. Tapi umat kita masih lagi tidak mampu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama muhasabah. Tuan-tuan ada anak. Saya pun ada anak. Kita sama-sama jaga anak kita. Sama-sama kita nasihat anak kita. Sama-sama kita bagi sokongan kepada mereka untuk mereka ni mendirikan solat.
jaga salat. As-salatu imaduddin. Salat ini sebagai tiang kepada agama. Kalau kita tak jaga salat, jadi kita tak jaga agama kita. Kan? Kita tak jaga. Tu yang boleh berlaku macam-macam. Kan? Ada yang sanggup murtad. Ada yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ada yang sanggup melakukan perkara-perkara mungkar. Ada yang sanggup bunuh saudara sendiri. Ada yang bunuh ibu bapa sendiri. Dan macam-macam berlaku. Antara puncanya, kita tak jaga salat. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dan semualah kita ambil berat daripada peristiwa ini. Kebetulan kita bercakap mengenai Isra' dan Mi'raj. Kebetulan peristiwa yang sangat besar ini yang difardukan kepada kita salat 5 kali sehari yang telah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Jadi saya rasa kita jaga betul-betul, kita usaha betul-betul, kita laksana betul-betul. Salat ini merupakan satu perkara yang sangat besar, yang sangat berat kepada kita. Kalau kita tidak jaga, siapa lagi? Tanggungjawab kita, anak-anak kita kena ajak mereka. Saya rasa setakat itu dulu. Okey Ustaz, yang pasal solat tadi Ustaz. Ya. Solat kita ni kadang-kadang kita rasa macam kita buat tu dah sempurna sebab dah daripada 50 sampai 35 Ustaz. Ya. Tapi adakah kita kena tanya diri kita sendiri, adakah solat kita tu berkualiti? Betul tak Ustaz? Ya. Kadang kita buat 5 tu kita buat cukup, tetapi adakah berkualiti? Ya. Solat pada setiap waktu yang awal pada waktunya, adakah kita mengerjakan benda-benda tu? Ya. Maknanya kita kena ingat diri kita, ingat anak-anak kita untuk solat yang berkualiti. Betul Ustaz, no? Ya. Okey, ada lagi Ustaz pertanyaan ni? Ustaz kata banyak tu sikit tu Ustaz, sikit. Betul. Kita ada lagi Ustaz. Okey, Isra' dan Mi'raj ni adalah satu mukjizat. Okey. Jadi ia adalah satu mukjizat, dan apa kepentingan mukjizat kepada dakwah para nabi? Dan mungkin juga Ustaz boleh sentuh sedikit. Apakah mukjizat itu masih kekal sampai hari ini Ustaz? Sila kongsikan. Mukjizat ini satu perkara yang penting. Mukjizat ni dia ada dua. Satu mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Kalau kita tengok kepada Isra', peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, dia ni dikategori sebagai maknawi, iaitu mukjizat yang tidak dapat dikesan oleh panca indera, tapi diketahui oleh akal fikiran melalui penceritaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak lagi mukjizat Nabi, Al-Quran. Itu mukjizat. Kepentingan mukjizat ini antaranya untuk dakwah Nabi ni antaranya iaitu pertamanya membuktikan kebenaran para rasul. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni diberikan mukjizat. Antara mukjizatnya untuk membuktikan bahawasanya mereka itu benar Rasul. Banyak peristiwa-peristiwa ataupun mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka ini. Keduanya, mukjizat ini untuk menguatkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat ni orang tengok, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni
Kan? Sangat kuat, sangat benar. Sangat betul. Kan? Mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah untuk melemahkan ataupun menghalang daripada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Musuh, kita tahu lah kan musuh. Kan? Semua kita buat tak kena musuh. Dia ada cari cerita, ada reka cerita, kan? Macam-macam. Ada salah saja. Ada salah. Kita buat yang betul pun dia boleh apa? Kan? Dia boleh pusing bagi jadi. Bagi tak betul, bagi tak kena. Orang nampak tak kena. Sebenarnya kita buat tu betul. Ini musuh. Kan? Kita pun kena peringat. Musuh. Kan? Sama-sama kita ni pun macam-macam musuh. Kan? Ada yang bermusuh, kan? Sesama, kan? Satu pejabat cara satu pejabat. Satu tempat kerja, satu tempat kerja. Kan? Kita kena peringatlah. Kan? Jadi, untuk kita menghindari perkara-perkara ini, kita kena jagalah diri kita. Kan? Janganlah kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Janganlah kita melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam. Janganlah kita mengamalkan perkara-perkara seperti gosip sana, gosip sini, kan? Kata sana, kata sini, buat cerita sini. Gosip tu macam penting Ustaz Noh lah ni. Dia kena gosip. Gosip kena ada seronok gosip dah. Gosip kan, orang tu gosip kalau kena kat kita teruk lah kan. Kalau kena kat orang tak apa lah kan. Kan, kalau kena kat orang kita seronok kan. Kan, sebab apa? Biasalah gosip kan, kita tak ni pun ya, tapi kawan dia gelak, seronok. Dia pakai tambah Ustaz Noh. Syok. Buka sikit kan pakai tambah. Juru tambah tu banyak. Antaranya mukjizat ini ialah untuk menarik orang ramai yang kurang tajam akal fikirannya, yang kurang tajam pemikirannya, supaya mempercayai kenabian dan kerasulan seseorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara peranan mukjizat itu. Yang seterusnya, untuk menghindar orang ramai daripada mendapat dakwah nabi palsu. Itu antara mukjizat dia. Sebab sekarang ni banyak kan berlaku nabi palsu yang cuba mengaku dirinya ni nabi. Kan? Dan sebagainya. Kat Malaysia pun banyak kan. Tu kat Malaysia. Kat tempat lain lagi, negara Arab lagi. Kat Malaysia pun ada nabi apa? Kan? Ada kan? Nabi palsu pun ada kan? Ada Ustaz. Ada. Macam-macam kan? Macam-macam lah. Mereka boleh apa? Saya pun heran macam mana orang boleh terima. Ada pengikut dia. Ada pengikut. Pengikut pun bukan orang apa? Orang Tak hebat. Orang hebat-hebat boleh ikut. Boleh percaya dengan nabi palsu ni. Kan? Mereka boleh terpengaruh. Kalau kata orang biasa ni tak apalah kan? Ni yang hebat-hebat, yang ada ijazah dan sebagainya, juga boleh terpengaruh. Maknanya kita tak boleh membezakan yang mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ada kita boleh beza antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang terpesong. Kan? Boleh kita percaya mereka ni mengaku nabi, nabi palsu dan sebagainya. Jadi benda ni berlaku dan kita perlu halang daripada berlaku. Jadi untuk kita halang benda-benda ni kita kena belajarlah, kena belajar mengenai akidah dan sebagainya, dan kita perlu ambil tahu, kerana takut kita sendiri yang terpengaruh. Kan? Jadi mukjizat ini untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun untuk melawankan dengan nabi-nabi palsu ni, yang mereka ni dakwa mereka nabi, boleh buat ni, boleh buat ni. Tapi itulah, walaupun dakwa ni boleh tu boleh ni, tapi nak buat bukti mukjizat ni tak boleh. Itu hebatnya mukjizat yang Allah Subhanahu taala
kurniakan kepada Rasul ni. Jadi kita jangan mudah percaya. Kan? Ada yang kata mengaku dia ni nabi lah, kan? Ada kan. Kadang kita ni kalau orang tu alim sikit, pakai ni sikit, kita cepat apa? Cepat percaya kan? Bos rebal, lilik kan? 3 kali, 4 Dia kali. ada Ustaz. Dia cepat percaya. Tu ustaz-ustaz kan, kadang-kadang senang kali ramai kan? Tu. Ustaz buat sentuh kau yang ramai pula. Dah contoh. Kan? Cerita tu. Mukjizat. Kan? Cerita dah mukjizat. Jadi kita kena usaha ke arah penyelewangan kan, ajaran-ajaran Islam yang kita mudah terpengaruh dan sebagainya. Banyak sangat sekarang ni ajaran-ajaran yang boleh kita terpengaruh kan. Sebanyak sangat benda yang kita tengah dengan Facebook lah, dengan macam-macam lah kan. Tarian senang, mudah. Pemikiran kita pun nak terpesong ni mudah. Petikai sana, petikai sini pun Sebab mudah. Dan Ustaz, orang kata hanya di hujung jari. Maklumat semua ni. Kan? Kita lah yang apa? Tengok palsu ke tak, kita yang kena nilai. No? Yang tengok palsu ke, tak palsu ke. Sebenarnya internet ni baik kan, tapi itulah salah guna. Kalau kita guna untuk kebaikan kan, kita dapat kebaikan. Kita guna untuk dapat ilmu yang baik, kita dapat. Kalau kita guna untuk benda-benda yang tak baik, kita juga tidak dapat kebaikan yang itu kan. Itu atas kita. Setakat itu saya rasa. Itu Ustaz, no? Okey Ustaz, sebelum kita nak simpul Ustaz, sebab kita pun rasa macam ada masa sikit lagi. Sebelum kita nak simpul semua ni, kepada para pendengar, kepada para penonton di luar sana, jika ada persoalan untuk Ustaz, silakan. Boleh ke udara, boleh type di chat, silakan. Mana-mana pun boleh. Ada persoalan, silakan. Sebelum Ustaz nak simpul semua pasal Isra Mi'raj ni Ustaz. Kita tengok kot-kot ada persoalan lain kan. Daripada saya ni, saya boleh tanya yang tu. Kot-kot ada lagi penonton nak tanya pada Ustaz. Okey, silakan. Adakah? Tak. Sudah baca waktu kita betul tu? Okey, adakah penonton-penonton di luar sana? Sebelum kami nak simpulkan pasal peristiwa ni. Jika ada, silakan. Okey, macam ni Ustaz. Ya. Sebelum kita nak mengakhiri program kita pagi ni, Okey. sebagai kesimpulan, Ustaz, sebagai kesimpulan ataupun iktibar apakah yang boleh kita ambil dan amalkan daripada peristiwa ini Ustaz? Sila kongsikan Ustaz. Okey, kita nak buat kesimpulan ni. Ya, kita nak pergi kesimpulan Ustaz. Kesimpulannya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertamanya yang boleh saya simpulkan iaitu cabaran iman kita. Cabaran iman kita sebagai seorang Islam dalam kita mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di mana seperti mana yang kita ketahui, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku dalam keadaan yang tidak menggunakan alatan yang canggih. Alatan yang moden. Ini kalau kita dari segi logiknya, kita tak boleh terima lah kan, dengan keadaan yang jauh itu. Betul. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa pun dah apa? Jauh. Kalau kita dari sini ke KL pun dalam 400 km ke 500? Hampir. Maknanya dekat 3 kali. 3 kali dalam masa, kalau kita pergi pagi pergi malam tu pun nak sampai pagi kan. Ni pusing balik lagi tu dah apa? Jauh. Kalau segi akal kita fikir tu memang tak sampai. Tu satu. Tu dah tak naik ke Mi'raj lagi. Tu Asra, betul? Mi'raj.
naik ke langit lagi. Maknanya ke langit tu pun jauh lagi. Maknanya memang kan dengan keadaan yang tidak canggih tu merupakan cabaran keimanan untuk kita lah sebagai seorang Islam menerima peristiwa ni. Jadi kita kena percaya, kena perbetulkan hukum kita pun jadi apa? Tak boleh terima celaru fikir kan. Dia bukan cerita logik ni. Kan? Ni cerita peristiwa ni kan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia nak bagi kita kena terima kan dengan keimanan. Itulah kita katakan di sini yang kita boleh ambil pengajaran bahawa peristiwa Isra Mi'raj ni antaranya ialah menguji keimanan kita. Kan? Bolehkah kita percaya dengan macam ni? Kan? Pertama. Yang keduanya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyifatkannya dengan segala kesempurnaan. Allah Subhanahu Wa Taala ni sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa dan Allah Subhanahu Wa Taala ni mensucikan dari segala kekurangan. Kan? Kita kena percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh melakukan perkara-perkara yang sebegini. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat berkuasa. Memang kita duk belajar kan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, kan, sifat harus, kan. Kita duk belajar kan sifat-sifat ni lah. Kita nak tunjuk kepada kita bahawanya Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa di atas sesuatu. Kan. Tiap-tiap apa yang berlaku ni Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk melakukannya. Kan, sehingga kita kan ni duk cakap pun lepas ni mati pun tak tahu kan. Ajar kita tak tahu. Boleh berlaku. Allah SWT bukan tengah-tengah duduk seronok, tak tahu mati. Kan? Boleh kan? Semua boleh berlaku. Kuasa Allah SWT. Allah SWT sangat berkuasa. Lain kan kita ni nak buat seorang-seorang mati pun tak boleh. Semua tak boleh. Kita ni dan dipenuhi dengan sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat kelemahan. Itu kita. Yang ketiganya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat serta diikuti oleh para anbiya dan para mursalin, sebab ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa itu mengumpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja rasul untuk orang Arab saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul untuk semua umat ataupun untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata tidak aku utuskan Muhammad ni kecuali rahmat kepada lil alamin, untuk sekalian alam, masuk semua sekali. Bukan untuk satu-satu kaum saja. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempatnya iaitu tugas menyampaikan dakwah. Tugas menyampaikan dakwah adalah satu tugas yang perlu dilakukan oleh semua umat Islam. Orang Islam perlu sampaikan dakwah ni. Jangan dok harap kat ustaz saja. Jangan dok harap kat ni semua kita. Puan moderator kita pun dia main peranan. Hebat kan. Boleh jadi ustazah hari ni. Boleh. Semua boleh. Sebab tugas menyampaikan dakwah ni tugas semua kita. Tugas setiap individu muslim. Tak nanti kita pandai. Orang kita ni masalah satu saja. Tak boleh sikit dia kena nak kata. Sikit-sikit nak kata, sikit-sikit nak paling. Esok kawan tu hak rajin jadi tak apa nak rajin. Tak mau pi dah. Tak mau pi dah lah. Tu perangai kita.
Perangai kita. Lepas tu lah dah kata kawalan tu Tambah. tambah dia gelak pula sikit. Tu cerita dia. Itulah kita kena pakat-pakat. Saya pun kena seronok juga kata-kata kan. Tapi tak apalah kan. Tapi tak apalah kita kata-kata sambil-sambil melawak kan. Tapi insya-Allah kita sama-sama sampaikan dakwah kan. Insya-Allah. Bukan tu yang boleh cakap, yang boleh tolong masak, yang boleh cuci, yang boleh basuh perayu kan. Macam-macam lah semua. Ikut kepakaran Ustaz. Ikut perkara masing-masing lah. Yang pandai internet, yang pandai ni boleh semua ni kita gunakan untuk sampaikan dakwah kita untuk Islam tu. Yang ketiga ni yang kelima. Yang kelima ni kan banyak kan. Banyak Ustaz. Kan banyak. Yang kelima ni kan yang terakhir tu kan. Yang kelima ni institusi masjid perlu memainkan peranan pentinglah dalam mengimarahkan, dalam meninggikan syiar Islam ni. Sebab kita tengok cantik cerita Isra Mi'raj ni sangat hebat. Berlaku di Masjidil Haram, lepas tu berlaku di Masjidil Aqsa. Jadi tunjuk kepada kita peranan institusi masjid itu sangat penting. Kita perlu ambil pengajaran bahawa masjid ini merupakan satu institusi penting dan kita kena mempertahankannya dan kita kena memainkan peranan masjid itu sesuai dengan keadaan semasa. Kita tengok masjid sekarang ni Masjid Aqsa di Palestin, apa yang berlaku. Kita sebagai umat Islam kena pakat-pakat mempertahankannya. Kalau kita nak pergi tu mungkin beda kita pun tak lepas. Kalau yang ada duit derma, kalau yang tak ada apa sangat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi orang Islam dapat mempertahankan Aqsa ni menjadi milik orang Islam. Sebab kalau kita tengok dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 masjid ni yang mulia. Masjid Haram di Makkah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah dan yang ketiganya Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jadi saya rasa sama-samalah kita kena mempertahankan institusi masjid ini dan saya rasa setakat itulah pertemuan kita ni. Ustaz, ada lagi? Sebelum kita nak tutup, kita bagi peluang lagi. Mungkin tadi tak ada soalan, ni ada soalan. Silakan untuk satu soalan sebelum kita nak menutup program kita pagi ni. Silakan jika ada. Rasanya pakat rasa terkesima. Apa Ustaz? Terkesima dan indahnya peristiwa Isra Mi'raj ni Ustaz. Sebenarnya perkongsian Ustaz ni banyak lagi lah Ustaz, tapi masa kita hanya ada bagi untuk sejam lebih kurang macam tu Ustaz. InsyaAllah. Sebab tak cemuih, orang Kedah kata tak cemuih dengan Ustaz, tak jemu. Kalau dengar Ustaz cakap ni tak jemu. InsyaAllah. Terlebih dahulu dan sebelum kita berakhir ni, terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha Ustaz Zarai Zakaria, Pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia, kerana sudi dengan kami dengan Santai Inspirasi. Terima kasih Ustaz Noh. InsyaAllah kita panggil lagi Ustaz Noh. Okey, kepada penonton-penonton, kepada pendengar-pendengar sekalian, sebelum kita akhiri pada pagi ini, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang tak jemu-jemu menyokong kami, menyokong Santai Inspirasi, menyokong HEPA. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lain yang menarik, dengan penceramah yang lain. Tunggu kehadiran penceramah kita pada minggu hadapan, InsyaAllah. Dengan itu, saya mengundur diri. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya.
dewasakan usia, rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah sunnah